Hai, bertemu kembali dalam kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 3, Unit 9, Cergas dan Teratur, subtopik kekal ceria. Sila rujuk muka surat 55 bersama Cikgu Masyita dari SKPP 16-2. Standard kandungan 3.1 dan standard pembelajaran 3.1.2. Murid dapat melakukan aktiviti menyejukkan badan. Sila rujuk buku teks halaman 55. Subtopik pada hari ini ialah kekal ceria. Jom sama-sama membaca petikan yang telah diberi. Selepas perlawanan, Lalita dan rakan-rakan melakukan aktiviti menyejukkan badan. Aktiviti ini dapat mengembalikan suhu badan, kadar pernafasan dan kadar nadi kepada keadaan normal. Baik murid-murid, ini adalah antara aktiviti menyejukkan badan. Perhatikan gambar. Mereka sedang melakukan renggangan kaki dan juga tangan untuk aktiviti menyejukkan badan. Seterusnya, kadar nadi saya sudah menurun selepas melakukan aktiviti renggangan untuk menyejukkan badan. Dan tubuh badan akan pulih dengan cepat dan kembali kepada keadaan normal. Ya, ini merupakan kepentingan ataupun faedah penyejukkan badan dilakukan selepas sesuatu aktiviti dilaksanakan. Jelas ya murid-murid? Baik, jom kita fahami lebih lanjut tentang aktiviti ataupun faedah menyejukkan badan. Pertama, fasa ini dilakukan di akhir senaman. Kedua, aktiviti senaman tidak boleh dihentikan dengan serta-merta kerana ini akan memberikan kesan dan risiko kesakitan kepada otot dan badan secara keseluruhannya. Ketiga, ia perlu dilakukan sama seperti proses memanaskan badan untuk menurunkan kadar nadi kembali kepada keadaan biasa dan mengembalikan otot kepada keadaan rehat, seperti yang cikgu terangkan sebelum ini. Keempat, jika senaman dihentikan serta-merta, darah akan terperangkap dalam otot yang sedang bekerja dan tidak berkeupayaan untuk balik ke jantung, iaitu blood pooling. Sangat bahaya ya murid-murid. Jadi berhati-hati, kita perlu melakukan aktiviti menyejukkan badan selepas aktiviti berat yang telah kita lakukan. Dan seterusnya, boleh juga menyebabkan seseorang itu berasa pening. Ia juga boleh menyebabkan kesakitan pada otot disebabkan oleh asid laktik yang terkumpul dalam otot. Jelas ya murid-murid? Ini pula berkaitan kepentingan menyejukkan badan selepas bersukan. Ya, apakah kepentingannya? Pertama, dapat merenggangkan otot agar lebih rileks dan juga dapat menurunkan suhu badan secara beransur-ansur. Yang kedua, dapat mengurangkan kesakitan selepas bersukan secara tidak langsung. Dapat juga mententeramkan atau merilekskan anda. Ketiga, dapat membantu mengeluarkan bahan buangan dari badan melalui peluh yang keluar. Dan yang keempat, kadar denyutan jantung berkurangan secara perlahan dan seterusnya menggalakkan pengaliran darah ke jantung. Jelas ya murid-murid? Okey, seterusnya ialah selepas melakukan aktiviti fizikal, anda perlu mengambil air secukupnya, iaitu minum air lebih kurang 150 hingga 270 ml semasa beraktiviti setiap 20 minit. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini. Nampak tak? Anda perlu minum air secukupnya selepas melakukan aktiviti. Dan yang seterusnya ialah kiraan nadi.
Okey, kiraan nadi selepas melakukan aktiviti fizikal. Bagaimana kaedahnya? Sila perhatikan dua kaedah yang boleh anda gunakan ketika mengira nadi, iaitu dengan menggunakan tangan, pergelangan tangan maupun leher. Perhatikan kaedah-kaedahnya. Pertama, tekan jari anda di kawasan titik nadi, iaitu di pergelangan tangan ataupun di leher. Perhatikan gambar di mana perlu anda tekan titik nadi. Okey, kedua, anda akan merasa denyutan nadi dan kira berapa kali ia berdenyut dalam masa 10 saat. Bagaimana untuk pengiraan denyutan nadi per minit? Contoh yang cikgu beri ialah sekiranya bilangan denyutan nadi dalam masa 10 saat anda adalah 12 denyutan. Maka darabkan 12 denyutan nadi dengan 6, iaitu 6 darab 12 bersamaan kadar denyutan nadi anda ialah 72 per minit. Jelas ya murid-murid? Baik, untuk lebih kefahaman tentang cara kiraan nadi, tonton video yang telah cikgu sediakan ini. Selamat menonton. Anak-anak sekalian, apa itu kadar nadi? Kadar nadi ialah bilangan degupan jantung dalam 1 minit. Kadar nadi berubah mengikut aktiviti yang kita lakukan. Degupan jantung kita akan lebih laju dan cepat apabila kita melakukan aktiviti yang aktif. Contohnya lari, lompat, main dengan kawan dan menari. Degupan jantung kita menjadi perlahan atau normal apabila kita melakukan aktiviti yang pasif. Contohnya, duduk, baring, jalan perlahan, tidur, bangun dari tidur, dan membaca. Bagaimana untuk kira kadar nadi? Kita boleh menyentuh bahagian ini untuk kira kadar nadi menggunakan ujung jari tengah dan telunjuk. Letak dua jari di leher anda dan gerakkan jari anda sehingga rasa denyutan nadi. Kira denyutan nadi anda dalam masa 10 saat bermula dengan kiraan 0. Berapa denyutan nadi anda dalam 10 saat? Denyutan nadi tadi dicarap dengan 6 untuk menjadikan ia 1 minit untuk dapatkan kadar nadi kita. Selamat mencuba semua. Seterusnya, uji minda. Cikgu telah menyediakan beberapa soalan untuk menguji minda anda. Soalan pertama, tandakan right pada pernyataan yang benar dan tandakan pangkah pada pernyataan yang salah. Cikgu berikan contoh pertama. Pernyataan pertama, memanaskan badan dapat meningkatkan kadar nadi. Betul ataupun salah? Ya, jawapannya adalah betul. Untuk pernyataan seterusnya iaitu B, C, D, E dan F, cuba anda jawab sendiri. Boleh ya? Soalan kedua, tandakan betul pada aktiviti yang sesuai untuk memanaskan badan. Perhatikan aktiviti. Baik, perhatikan gambar. Aktiviti yang sesuai untuk memanaskan gambar adalah gambar A dan juga gambar B. Manakala gambar C, mereka sedang minum air. Itu bukan aktiviti memanaskan badan. Dan soalan ketiga, tandakan right pada gambar aktiviti yang terlibat di dalam aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan.
Ya, perhatikan gambar. Manakah aktiviti memanaskan badan dan juga aktiviti menyejukkan badan? Ya, perhatikan gambar jawapannya seperti berikut. Baik, jelas ya murid-murid, 3 soalan uji minda yang perlu anda jawab. Sekian dahulu pelajaran pada hari ini, sehingga berjumpa lagi pada pelajaran seterusnya. Bye. Assalamualaikum.